برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Yang berusaha tuan pengerusi Masjid As-Sabirin Lahad dan juga barisan ahli jawatan kuasa, seterusnya para imam dan bilad yang dihormati ayah-ayah sekalian, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini diberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam masjid ini untuk salat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan kita setelah itu duduk sebentar untuk mengulang kaji pengajian kitab Siyarus Salikin, yang mana kita dah masuk di dalam perbincangan fiqh. Yang sebelum ni kita belajar tentang tauhid, kemudian masuk di dalam perbincangan ilmu fiqh, yang mana kita sampai di dalam fasal yang ketiga, fi kaifiyati izalatin najasat, iaitu fasal yang ketiga pada membicarakan tentang bagaimana nak menghilangkan najis-najis ni. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini adalah pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyebabkan kita ini terpandu duduk di atas rel jalan yang benar, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus ni ialah jalan yang mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa, ditunjuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perkataannya, perbuatannya, dan juga apa yang dia ikrarkan, apa yang dia perakui, yang tidak dia canggahi, yang dia tidak bantahi. Baik, kita sambung tanpa membuang masa kerana sekarang ni subuh masuk lewat. Jadi pukul 7 baru kita nak mula. Bila nak makannya ya? Baru mula pengajian dah tanya makan. Ada makan dah hari ni, pagi ni? Ada. Tuan-tuan jangan balik awal. Pagi ni ada makan. Saya tahu makan pagi ni sedap. Tuan-tuan jangan balik dulu. Baik, kita sambung di dalam perbahasan kita, iaitu al-faslu tsalits fi kaifiyati izalatin najasati. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat menghilangkan akan segala najis dan menyucikan akan dia. Jadi kita nak menghilangkan segala najis dan juga menyucikan tempat yang kena najis itu. Bagaimana? Ketahui olehmu bahawasanya najis itu ada kalanya hukmiyah. Najis apa? Hukmiyah. Dan ada kalanya ainiyah. Ada kalanya najis ainiyah. Najis hukmiyah, apa? Najis ainiyah itu apa? Okey.
Adapun najis hukmiyah itu, dia nak jelaskan. Maka iaitu najis yang tiada baginya jirim. Maksudnya dia tidak ada ain dia. Dia tidak ada dia punya zat dia. Dan tiada baginya rupa. Jirim dia pun tak ada. Rupa dia pun tiada. Dan tiada baginya bau. Dan tiada baginya rasa. Maknanya contoh air kencing yang telah kering di pakaian. Kencing dalam seluar. Kemudian seluar tu kita tak basuh. Biar peram 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Tak basuh. Maka 10 bulan bau pun dah tak ada. Rasa pun dah tak ada. Kan? Dia punya ain dia pun dah tak ada. Jadi seluar tu walaupun dia dah tiada dah, bau apa semua tak ada. Kan air kencing yang terkena tadi dia dah kering habis. Seluar tu suci ke tak suci? Tak suci. Dia masih lagi ada najis padanya. Tetapi najis yang ada itu dinamakan najis apa? Najis hukmiyah, pada hukum sahaja. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang ni perlu ada setiap pagi. Untuk buat lap, lap apa, buat lap ingus ke, lap air liur ke. Baik. Mana tadi? Air kencing yang telah kering pada pakaian, maka dia dah kering, tak ada bau, warna dan rasa. Seluar tu tetap bernajis dan najis itu dihukumkan najis hukmiyah. Bagaimana cara nak menyucikan seluar yang sudah kena air kencing yang sedemikian rupa? Maka kata pengarang, maka memadalah akan menyucikan itu dengan dituangi air yang mengalir akan dia. Sekira-kira rata sekalian juzuk yang kena najis itu. Macam mana nak sucikan seluar yang kena najis, yang sudah kering, yang dah tak ada bau, warna dan rasa? Mengalirkan air. Contohnya ini seluar. Tisu lagi ya. Dia terpenting tisu pagi-pagi ni. Ni seluar. Jadi kenanya air kencing dekat sini. Ya. Maka air kencing tu dah tak ada dah bau, warna dan rasa, air dah tak ada dah, kering dah. 10 tahun punya cerita ataupun 2 tahun punya cerita. Kan? Tapi seluar tu tetap bernajis. Najis yang dihukum tu najis hukmiyah. Kalau pakai bawa solat tak sah. Sebab apa? Dia ada najis hukmiyah. Cara nak sucikan seluar yang kena najis ni, macam mana? Tuangkan air. Tuan ambil air, tuang. Bila tuang, air tu mengalir. Dia mengalir turun. Bila dia mengalir turun tu yang dia menyucikan tempat yang kena najis tadi. Dia turun tu keluar di bawah kain seluar tadi. Jadi air yang keluar tu suci, ya, tetapi tidak menyucikan. Ya, air itu tahirun ghairu mutahhir. Kita dah belajar bab air sebelum ni. Air itu suci tetapi sudah tidak menyucikan. Ya, air mustakmal digunakan untuk membuat suci tempat yang kena najis. Kalaulah air itu berubah, kan, berubah disebabkan najis tu, itu air itu mutanajis, tak boleh guna dah. Kan, dia bukan suci dah, mutanajis. Faham? Boleh. Tapi kalau tak berubah, maka air itu air suci tetapi tidak menyucikan. Ya, air yang digunakan untuk fardu wudu yang pertama, air yang digunakan untuk fardu mandi, kan? Air itu semua bila bercerai pada tubuh badan, maka air itu dinamakan air mustakmal. Okey, jelas? Jelas ya? Baik, adapun najis ainiyah itu, maka najis yang ada baginya jirim. Sebaliknya najis ainiyah, bukan hukmiyah. Najis apa? Ainiyah. Maka iaitu najis yang ada baginya jirim.
dan tiada baginya rupa, dan tiada baginya bau, dan tiada baginya rasa. Dari mana pula? Ni. Ni. Silap baca pula. Adapun najis ainiyah itu, maka iaitu najis yang ada baginya jirim atau ada baginya warna. Atau salah satu. Bukan semuanya kena ada. Ada dia punya jirim, atau ada baginya warna, atau ada baginya bau, atau ada baginya rasa. Ada jirim, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna, ada jirim, tetap najisnya ainiyah. Tak ada jirim tapi ada warna, tak ada bau, tak ada rasa, tetap ainiyah. Ada rasa, tak ada bau, kemudian tak ada warna, tak ada ain, tetap najis ainiyah. Ya, ada bau, tak ada jirim, tak ada warna, tak ada rasa, tapi ada bau. Bau-bau, bau air kencing. Tengok, tak ada pun kesan kencing, tapi bau air kencing lah. Maka dia najis apa? Ainiyah. Macam mana cara nak menyucikan najis? Tempat yang kena najis tadi? Maka iaitu wajib menyucikan akan dia dengan air. Wajib menyucikan dengan apa? Air. Tonyoh-tonyoh gitu tak boleh dengan wet tissue. Tonyoh-tonyoh dengan wet tissue tak boleh. Memang dia air juga, tapi dia kena menggunakan air yang mengalir. Tonyoh dengan wet tissue tak jadi. Ya. Mesti menggunakan air. Sekira-kira menghilangkan akan rasanya dan warnanya dan baunya. Ya. Kena hilangkan bau, warna dan rasa. Tu tuan-tuan yang air kencing budak jatuh dekat lantai. Air kencing tikus yang ada dekat lantai. Kencing kucing yang ada dekat lantai. Segala najis yang selain daripada anjing dan babi. Kalau jatuh kat lantai, tuan-tuan pergi ambil mop terus. Dia bukan jadi bersih lagi. Dia lagi merebak dia punya kawasan kena najis tu. Tuan-tuan jangan pakai mop je. Kan? Ada air kencing baby, air kencing budak dekat lantai. Rumah tuan-tuan kan sekarang pakai mozek belaka. Tuan-tuan ambil mop, tuan-tuan ataupun macam ni, tuan-tuan ambil kain dulu, tuan-tuan sejat air kencing tu dulu. Kemudian tuan-tuan ambil mop terus. Bubuh siap dengan apa? Sabun, wangi. Konyol. Betul ke cara menyucikan tempat kena najis macam tu? Tak betul. Tuan-tuan jangan pakai tonyoh je dengan mu. Dia jadi lagi kawasan najis tu merek. Cara dia macam mana? Macam mana tuan-tuan sejat air kencing tadi, ataupun kalau ada najis kucing ke, tuan-tuan buang dulu. Kan, buang dulu. Air dia tu, zat dia tu buang. Kemudian baru tuan-tuan alirkan air. Tuan-tuan tonyoh lah dengan mop time tu. Tak ada masalah pun. Kan? Tuan-tuan alirkan air tu. Aliran air itulah yang menyucikan. Adapun tuan-tuan tonyoh, dia tak menyucikan. Ya, boleh faham? Ya, boleh faham tak apa? Lepas ni jangan buat pula, buat yang sebaliknya. Itulah cara menyucikannya. Baik, kemudian katanya, ya, menghilangkan akan rasanya dan baunya dan warnanya kan. Melainkan jika susah. Melainkan jika susah menghilangkan akan warnanya sebab sangat lekat ia. Contohnya spenda perempuan yang kena haid. Kan? Perempuan yang haid, dia pakai spenda. Spenda dia tu melekat darah. Dia tonyoh spenda dia tu 10 kali pun melekat dengan darah warna dia. Kan? Tak mengapa suci. Boleh faham tak?
Boleh, dia tonyo tak mau dia pasal apa bubuh beris, tak mau bubuh ezion, tak mau bubuh binatang sabun apa pun tak mau. Sebab warna dia kuat. Melekat dekat dia punya kain. Tak apa. Kalau dah susah macam tu jadi apa? Suci. Ya. Maka dimaafkan. Kalau seperti itu dimaafkan. Ya, tetapi dimaafkan. Ya. Maka dimaafkan. Tetapi kemudian daripada digosok dan diramaskan. Syarat dia mesti digosok dan diramaskan. Ditonyo tak mau. Tak mau keluar darah tu. Tak mau hilang dia punya darah warna dia tu. Kan biasanya warna darah lah yang pekatnya. Tak mengapa, kan? Dimaafkan. Tapi kalau tak gosok, dia curah air je dekat darah yang ada pada baju dia, tak digosok, tak diramas, tak boleh. Kan? Kena dia berusaha sungguh-sungguh dulu untuk menghilangkan najis tu. Syariat kita mudah, dia tak payah. Kalau syariat Nabi Musa, kena najis pada pakaian, diperintahkan gunting, potong pakaian tu, naya tuan-tuan. Kena pada lengan baju kan, kenalah sikit apa darah dia suruh gunting. Naya baju panjang sebelah tuan-tuan lengan. Kan apa haji, lengan panjang sebelah, kena najis, sudah kena potong kainnya. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW mudah. Allah SWT kata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan di dalam agama ni daripada kesusahan. Mudah. Banyak umat Nabi Muhammad ni Allah Subhanahu Wa Taala beri mudah. Pada umat Nabi Musa Bani Israel, Allah haramkan daging. Allah haramkan lemak pada binatang yang boleh dimakan. Tak boleh makan daging kan, lemak. Kita ni Allah bagi makan daging lemak. Bukan kata lemak lagi, apa nama dalam tulang tu, som-som pun dia tibai kan. Halal. Tapi ada syarat-syarat dia. Syukur alhamdulillah. Kalau dijadikan kita hidup pada zaman Bani Israel tu, tak tahu punya payah syariat dia juga kan. Ya saya. Kapet. Kapet kalau budak kencing. Sama aja. Cara nak menyucikan dia ialah kena mengalirkan air. Mana kapet ni pertama sekali kena sejat air kencing. Nak sejat air kencing tu, tonyo-tonyo dengan kain apa, sejatlah sampai dia orang panggil kering ke apa, kita nampak dia punya air kencing dia dah tiap jadi macam mana? Tuangkan air, tuang sehingga hilang bau, warna dan rasa. Barulah dia jadi apa? Suci. Lepas tu tempat yang kita tuang air tu, memang kita kena sejat balik air dia kan, bersihkan. Macam tu lah. Dan tuan-tuan nak congkir balik kapek ni, yang penting tu air kencing tu kan, kita buang dulu air dia, kemudian baru kita tuang air dekat situ. Alirkan air. Bila air tu tertuang, dia akan mengalir. Tu cara dia. Tuan-tuan nak cari cara lain tak ada lah. Kan? Dalam mazhab kita, cara nak menyucikan tempat yang kena najis begitu. Dan najis ni ada najis hukmi. Apa najis hukmi? Najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladhah. Kalau mughalladhah, sekali kita belajar macam mana cara nak hilangkan najis mughalladhah. Misalnya nak anjing masuk dalam masjid, dia pijak berak kencing dekat kapet masjid. Macam mana tuan-tuan nak buat? Kena sama. Okey, sama tu macam mana? Mesti kena sucikan dengan 7 kali air. Salah satu airnya bercampur dengan air tak. Adakah jalan lain? Memanglah ada. Kalau dalam fiqh nak cari jalan lain ada. Tapi dalam mazhab kita, gitulah. Kan? Nak cerita mazhab luar daripada mazhab yang kita belajar ni pun payah juga. Jadi tuan-tuan faham yang apa kita belajar daripada mazhab Syafi'i kan? Itu je lah. Kalau nak lebih lagi, nak tahu lagi,
Dia perlu kepada fatwa daripada mufti. Dia tanya mufti macam mana, ada tak jalan yang mudah lagi daripada kena campur air tanah ni kan? Tapi tak payah pun sebenarnya air tanah tu. Air tanah tu bukannya suruh lambak sekali dengan pasir-pasir dengan tanah tu. Air tanah yang cukup air tu berubah warna tanah dah lah. Tapi boleh bang? Boleh? Boleh. Baik. Dan demikian lagi jika sangat susah menghilangkan akan baunya. Tadi warna kan. Susah nak hilang warna pun dimaafkan. Begitu juga kan, dia kata jika sangat susah menghilangkan akan baunya, kemudian daripada digosok dan diramas beberapa kali, maka iaitu dimaafkan pun dimaafkan. Tapi syarat dia kena gosok dulu. Dia kata tak boleh hilang lah, macam mana kan? Adapun jika tinggal warnanya dan baunya, warna dan bau, warna pun ada, bau pun ada, maka wajib menghilangkan keduanya. Kerana sangat kuat menunjukkan keduanya itu, warna dan bau tu, atas tinggal ain najis itu. Mana dia sangat kuat menunjukkan apa? Tentang adanya najis di situ. Kalau salah satu saja tak apa, dimaafkan. Lagi jika tinggal rasanya, maka iaitu menunjukkan atas tinggal ain najis itu. Dan jikalau susah menghilangkan dia sekalipun, kalau ada rasa kan, yang tu dia berat sikit rasa ni, susah nak hilangkan dia pun, dia tak dimaafkan. Melainkan jika sangat lekat kemudian daripada beberapa kali digosok, maka iaitu dimaafkan dulu. Kalau rasa pun sama kan, dia dikeraskan sedikit, dia tak boleh udahlah cukuplah, tak, dia kena gosok. Kalau dah tak mau juga, baru dah dimaafkan. Inilah kaifiat menghilangkan najis yang lain daripada anjing dan babi. Kan, kaifiat yang digunakan untuk menyucikan tempat yang kena najis selain daripada najis anjing dan babi. Itu cara dia mengalirkan air. Ya. Ada pun najis anjing dan babi. Tuan-tuan kena ni, pengerusi apa nama AJK, Imam, Bilal, semua kena tahu ni. Ya. Mana tahu terlepas anjing babi masuk dalam ni, sini dah banyak babi sebelah ni kan. Ada banyak babi dah ni. Mana tahu kan satu hari dia masuk dalam merangkak-rangkak dia dalam ni, berguling-guling dia. Macam mana tuan-tuan nak buat tu? Adapun najis anjing dan babi, maka iaitu wajib menyucikan dia 7 kali dengan air. Ya, 7 kali dengan air. Dan satu daripada 7 kali itu air yang bercampur dengan tanah yang suci. Air yang bercampur dengan tanah. Sekira-kira macam mana? Sekira-kira air itu jadi keruh. Dia anjing. Kawasan pasir itu jangan kita cari. Sama juga, tuang air. Tuang air bila air dah kawasan tanah tu campur dengan tanah, kan? Dia tolak kocok dia bersih. Kan? Tak ada masalah. Kalau kawasan tanah tu kan, kalau depan rumah kita, depan pasir tu, dia berguling-guling je, kan? Tembak air 7 kali, dia bercampur dengan tanah, tak ada masalah dah. Kan? Baik. Mana tadi? Satu daripada 7 kali itu air yang bercampur dengan tanah yang suci. Tetapi jika tiada hilang najis anjing dan babi itu, melainkan dibasuh dengan beberapa kali, maka dibilangkan baharu sekali juga. Maknanya kalau anjing babi yang lekat dekat
najis anjing babi yang lekat dekat kapet ke, dekat lantai ke, dekat mana-mana bahagian kereta kita, dia tak hilang, melainkan kita dah gosok kita dah gosok beberapa kali dah, tak hilang pun. Last kali tu baru dia hilang, maka dia dikira satu. Walaupun kita dah cuci 4, 5, 6, 7 kali dah, tapi kali yang ketujuh tu baru dia hilang dia punya najis tu, ain dia tu, kena tambah lagi 6 kan. Yang tadi yang 7 kali tu dikira satu, dan wajib tambahi kemudian daripada menghilangkan ain najis 6 kali, iaitu air. Salah satunya campuran tanah, salah satu daripadanya dengan tanah yang suci. Mana tuan-tuan ambil tanah, bubuh dalam baldi, tuan-tuan gosok, kacau, bagi dia hilang warna, bagi hilang sifat warna jernih tu, bagi dia warna keruh. Mana tuan-tuan tapihlah, ambil air tanah tu, air yang tu, jangan tuan-tuan campak terus dekat kapet, habislah berpasir, bertanah-tanah kapet tu kan. Macam tu. Dan memadalah membasuh akan najis yang lain daripada anjing dan babi itu sekali jua. Sekali jua memadai lah. Mana macam mana? Kalau ada air kencing dekat lantai, tuan-tuan dah hilangkan air najis tu, tuan-tuan dah buang dah zat air tu kan, zat air kencing tu dah tak ada dah, tuan-tuan tengok kering, maka kering tu tak menunjukkan suci lagi. Kering tu tak menunjukkan suci. Apa perlu buat? Ambil air, kemudian dilalukan dekat kawasan yang tuan-tuan lap tadi. Tuan-tuan lalukan dengan cebok air ke apa, maka sekali lalu air tu, tuan-tuan buat sekali lalu saja, dia sudah suci. Memadai dah dengan sekali. Memadai. Tuan-tuan faham? Memadai. Cukup. Dia kira okey dah tu. Pas. Lulus. Pipus pakom dia pak, dia bagi lulus. Kalau masuk kereta kat puspakom kan, dia bagi pas. Lulus. Cara membersihkan kawasan kena najis yang tuan-tuan buat macam tu tadi, lulus. Dan tetapi, dia ada tetapi pula, sunat dibasuh 2 kali lagi. Cuak 2 kali lagi. 1, 2. Keseluruhannya berapa? 3. Sunat tambah 2 kali lagi. Ya. Kemudian daripada basuh yang menghilangkan akan air najis itu, supaya jadi 3 kali. Itu cara dia. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan beramal sebelum ni macam mana? Beramal sebaliknya ke? Ataupun tuan-tuan beramal seperti mana yang digariskan oleh syarak gitu. Pandai-pandailah tuan-tuan fikir sendiri kan. Kalau dapat ilmu yang baru pada pagi ni, tuan-tuan pastikan beramallah lepas ni, supaya apa yang tuan-tuan pelajari, yang tuan-tuan buat nanti, dia akan menjadikan tuan-tuan ni membersihkan kawasan yang kena najis tu dengan cara yang tepat, yang benar, yang mengikut agama Islam kan. Basuh-basuh gitu najis anjing yang kena tempat yang kena anjing babi gitu dengan sabun tak sah, tak jadi kan. Anjing masuk di dalam kawasan masjid, habis bertapak-tapak, nampak kesan-kesan tapak tu, sebab kaki dia basah kan. Tuan-tuan ambil mop je, tak jadi tu kan. Kerana apa yang bersentuhan dengan anjing babi ni, jikalau kena pada pakaian kita, kalau dia basah, maka dia menajiskan. Kalau anjing ni kering, babi ni kering, kita gomoy pun tak apa, dia tak menajiskan. Bukan maksud saya suruh tuan-tuan gomoy anjing babi tu, bukan. Nak ceritanya bab najis tak najis tu je. Adapun tuan-tuan pergi bela anjing dalam rumah, dia kering ustaz, pun tak boleh juga. Jadikan pet. Beli anjing yang mahal tu kan, anjing yang kecil-kecil yang bunyi dia kecil je tu kan, bela dalam rumah. Ni pet orang kaya-kaya yang liberal ni perangai dia macam tu tuan-tuan.
bela anjing dalam rumah. Kan? Jadikan macam kucing binatang peliharaan. Itu tak boleh lah tuan-tuan. Anjing ni nak bela boleh. Tapi dengan keadaan tertentu. Dia jaga rumah, dia jaga kebun. Kan? Pergi bawa memburu. Tuan-tuan ada memburu dengan anjing? Kalau tak ada memburu dengan anjing, tak payah bela anjing. Kalau nak jaga rumah, boleh. Takut rumah tuan-tuan ni kena masuk pencuri. Nak jaga kebun, boleh bela. Kan? Boleh ke tuan-tuan pegang dia? Nak pegang-pegang dia. Tapi kalau dia basah, tuan-tuan kering, dia menajiskan tangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan basah, dia kering, dia menajiskan juga tangan tuan-tuan. Maka kena buat apa nak sucikan dia? Kena samak. Nak samak macam mana? Kena 7 kali basuhan air. Dan cara dia ada perbahasan mazhab lain pula. Kalau mazhab Maliki, saya tak nak masuk, bukan tajuk bicara kita pada malam ni. Dia ada hukum-hukum dia. Baik. Okey, al-faslur rabi' fi kaifiyatil istinja. Ya. Bermula fasal yang keempat pada menyatakan kaifiat istinja. Ada soalan tak ibu-ibu ayah? Ada apa? Ada apa Tuan Haji? Ya. Ya, maksudnya ya. Maknanya kan dipancuk dengan air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada lagi. Mana ada lagi dia punya ain najis tu. Sebab